لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi Allah sayang kepada kita, jemput kita mari semaya berjemaah di masjid. Lepas tu jemput pula kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis hadis. Banyak lagi orang gagah-gagah daripada kita, orang kaya-kaya daripada kita, orang lega-lega daripada kita, tapi masih lalai, tak dapat mari masjid dengan semaya secara berjemaah, tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Nah, hal ini orang yang Allah tidak kasih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi orang baik, orang molek, orang yang ada kebajikan, terhadap pandai agama. Yang ini kita tengok ramai lagi orang yang tak faham agama. Orang itulah orang yang tak ada kebaikan. Orang yang faham agama, mengerti agama, itulah orang yang Allah Ta'ala pilih. Nah, amalan ini sekali lagi insya-Allah Ta'ala kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam bulan Rabiul Awal, bulan bersejarah. Tak ada bulan bersejarah lebih daripada bulan Rabiul Awal. Karena bulan ini bulan dilahirkan semulia-mulia manusia di muka bumi, bahkan semulia-mulia makhluk Allah, yaitu Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia apabila mati seseorang manusia masuk dalam kubur, maka ada riwayat hadis dalam Sunan Tirmizi, mereka akan mari tanya dia 3 soalan. Orang mati dalam kubur, soal akan ditanya tiap-tiap orang 3 soalan. Soalan yang pertama dia tanya, man rabbuka? Soalan yang kedua, ma dinuka? Soalan yang ketiga, man nabiyuka? Siapa Tuhan kamu? Kamu di semua tanah dunia. Apa agama kamu? Kamu di sekitar dunia. Dan yang ketiga, siapa nabi kamu? 3 kalau besar. Dia panggil 3 usul. Daripada sini dah ada ulama, dia kagai kita, dia bahas. Dia kata kesimpulannya kita ni kena tahu 3 perkara besar. Sebagai jawab daripada soalan tadi. Kalau yang pertama, kena kenal Tuhan. Kalau dia tanya man rabbuka, kena kenal Tuhan, kena reti Tuhan, kena tahu, kena reti, kena kenal sifat dia, kena kenal sifat dia, nama dia. Yang kedua, kena kenal agama, kena reti agama. Usul yang kedua.
Dan yang tiga, kena kenal Nabi. Kalau tak kenal, macam mana kita nak kasih kepada Nabi? Orang tua-tua kata, kalau tak kenal, tak kasih. Kalau tak kenal Nabi, ya tak kasih. Kalau kenal Maulid, baru kasih. Sebab itulah dalam Al-Quran yang ada ayat banyak. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi ini lebih utama bagi orang mukmin lebih daripada diri dia sendiri. Benar kita kasih tak ada diri kita. Makhluk yang Allah Ta'ala jadi kepada kita, kita kasih terutama sekali diri kita sendiri. Tengok orang apabila dia sakit. Apabila dia sakit, dia sanggup dia berubat. Di mana-mana dia tahu muka bumi yang riwayat umur di mana, dia sanggup di situ. Dia sanggup habis duit. Dia sanggup habis harta. Tak sayang kita asalkan tubuh dia sihat. Dia sayang kita. Apabila dia sayang kepada diri dia. Sayang kepada diri dia. Tapi Nabi kata, hak lebih utama kita kena sayang lebih daripada diri kita lagi. Kalau kita habis beribu-ribu diubah penyakit kerana sayang pada diri kita sendiri, kita habisnya anak sayang Nabi. Sebab itulah cara nak sayang kepada Nabi, salah satunya kena kenal Nabi. Kena kenal Nabi. Yang ini paling sedih, banyak lagi orang sebelah kita kenal nama saja. Banyak lagi sifat Nabi, perangai Nabi, kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, ibadat Nabi, zikir Nabi, kita tak kenal. Nabi di Mekah, Nabi belum jadi bangkit, tak jadi Rasul, Nabi mari hidup di Madinah, kita tak kenal banyak lagi apa dia. Mula sababnya kita duduk dalam bulan Maulidun Nabi, bulan Maulud, pertama kali kita main kenal Nabi. Ada dalam hadis Nabi kata, Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail. Allah Ta'ala pilih keturunan Nabi kita ni daripada keturunan anak Nabi Ismail. Nabi Ismail, anak yang lama-lama tu pilih seorang. Pilih, boleh sekali. Sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala pilih manusia. Pak apik, semolek manusia. Sebab tu yang mulia manusia. Anak Nabi Ismail, hak boleh sekali dia pilih dia jadi itim Nabi kita. Iaitu Kinanah. Lepas tu daripada anak Kinanah ni, pilih hak boleh pula. Ambil Quraisy. Fedron. Daripada Quraisy. Boleh sekali hak, jujur sekali hak. Keturunan dia boleh sekali. Daripada anak cucu Kinanah, ambil Quraisy. Di Quraisy ni lah ma'ruf, masyhur kata Nabi kita ni daripada kabilah orang-orang Arab Quraisy. Yang mana orang Arab Quraisy, orang yang duduk di kawasan Tanah Haram, di kawasan Mekah, di kawasan Hijaz, paling lama sekali. Ialah orang Quraisy. Orang mulia, sehingga Allah Ta'ala sebut kebaikan orang Quraisy di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asyita'i was-sayf. Allah Ta'ala wayak kebaikan kabilah Nabi kita. Usul asal nenek moyang Nabi kita daripada orang Quraisy. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Quraisy. Jadi orang Quraisy dulu dia duduk di Mekah. Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka. Nikmat satunya Allah Ta'ala beri rezeki. Dia bagi orang Quraisy dulu kerja dia paling utama sekali nego. Di zaman Quraisy dulu dia nego dua negeri, iaitu di Yaman dan juga di Syam. Rihlat asyita'i was-sayf, pada musim sejuk dia akan dinego di negeri Yaman. Mekah Yaman. Jadi ketika orang Quraisy dulu dia mari nego di Yaman, tak ada siapa dia makan, tak ada siapa dia bunuh orang Quraisy, dia hormat dulu. Karena orang Quraisy ni orang jaga kampung, orang mulia. Jadi yang di Malis ni, Yaman, Mekah, dalam musim sejuk. Allah Ta'ala beri nikmat aman.
Alladzi at'amahum min khaufin. Daripada takutnya ada Quraisy. Dan Allah Ta'ala jaga mereka apabila Nabi kita. Dia mari mereka di musim sejuk ni, di Yamen tak ada orang yang takut gapo. Tak ada orang jin dengan jalan, tak ada orang bunuh, tak ada orang rapah itu. Mereka sendiri Quraisy dulu. Ini mak yang Allah Ta'ala beri pada pokok Quraisy dulu. Orang musim sejuk, Rihlat Asyidah, masuk musim sejuk pula, dia pergi mereka di Indonesia, pergi Syria. Jadi masa Quraisy dulu ada 3 tim yang begini mereka. Yamen, Syria, Mekah. Yamen, Syria, Mekah. Pada musim panas, orang Quraisy yang di Mekah, dia pergi ke Syam, nego. Sebab itulah titih oleh Nabi kita nego saja. Jadi Khadijah sendiri nego di Indonesia. Abu Talib sendiri nego di Indonesia. Hashim, Cik Nabi kita sendiri pun mati di Syam. Mati di Syam, nego. Nah, lalu tu dan Amir orang Quraisy dia nego di zaman dulu tu adalah satu nikmat daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Rihlat Asyidah di Wasfah. Lalu itulah Allah Ta'ala kata kepada orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka adalah kamu beribadat kepada Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu. Karena Allah Ta'ala beri nikmat banyak kepada Quraisy. Ya, maka Nabi kita daripada Quraisy dulu. Daripada Quraisy Nabi pilih pula. Quraisy itu yang ada banyak bani, ada banyak kumpulan pula, ada banyak kabilah pula. Di kalangan Quraisy itu yang Hashim. Hashim ini cik kita, cik Nabi kita, cik itu. Pada Abdul Muttalib, Hashim. Nah, gue panggil Bani Hashim. Daripada Bani Hashim, pilih pula Hashim itu anak dia lama, pilih pula Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib, anak dia lama, pilih pula Abdullah, ayah Nabi kita. Daripada Abdullah, mari kepada Nabi kita. Nah, jadi pilih lepas pilih daripada Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita lain dia, orang terpilih, hampir dipilih, hampir dimulia. Jadi sebab itulah Nabi kita ni semulia-mulia makhluk Allah. Hatta para malaikat lebih Nabi kita. Jadi mulia ni boleh manusia yang paling mulia sekali dalam dunia yang dilahirkan. Nah, itu dari segi keturunan Nabi kita. Kalau atas sedikitnya Quraisy, bawah badannya dia panggil kabilah Hashim. Itu dia Nabi. Habis itu, dan kemudian kita mari kenal Nabi pula. Kita dah kenal Nabi dengan nama Muhammad dan Ahmad. Setelah belanja Nabi kita, Abdul Muttalib cik dia, pandang Nabi kita, mari tawaf jalan di Kaabah. Syukur kepada Allah. Tawaf di Kaabah, lepas tu masuk Nabi kita dalam Kaabah. Pandang masuk dalam Kaabah. Tabarukan supaya berkat. Lepas tu tak nama depan Kaabah, tak nama Muhammad. Nah, Abdul Muttalib cik kita tak. Kemudian nama-nama Nabi ini yang banyak lagi. Kita ada kenalnya Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Dalam Quran dia sebut dua, Muhammad dengan Ahmad. Lepas tu lain itu sifat dia. Jadi Nabi kita dia banyak dalam satu hadis dia kata, "Inna li khamsatu asma'i." Aku ni ada 5 nama. Sebenarnya banyak lagi dalam hadis ni banyak nama-nama. Satu ada Muhammadun. Aku ni nama Muhammad masyhur. Maknanya orang yang banyak orang puji dia banyak sekali. Banyak benda puji untuk dia. Yang kedua ada Ahmadu. Ahmadu ni maknanya banyak orang puji Allah. Muhammad tu orang puji dia banyak. Ahmad tu orang puji Allah banyak. Ini nama-nama Nabi lah. Wa anal mahi. Nama Nabi juga. Ini jaya-jaya kita bersama. Al-Mahi, nama Nabi. Al-Mahi. Ini jaya kita ingat. Mana dia? Orang yang mampu kekufuran. Apabila Nabi kita mari, tak ada kekufuran di muka.
Belum Nabi kita mari Kaabah. Keliling itu ada dengan beralap, ada dengan syirik, ada dengan kufur. Kalau Nabi kita mari, api. Saya nggak sabar lagi di Kaabah Madinah tak ada kecuali itu kufuran tak ada. Dengan sebab Nabi mari, Nabi hapus tak ada. Nanti bagi al-mahi wa anal hasyir. Nama Nabi juga hasyir. Juga ini kita jaga-jaga dengan hasyir, orang yang duduk di pada masyarakat sekali dengan ramai-ramai. Nabi kita akan bangkit sekali manusia ramai-ramai kepada masyarakat. Dia bangkit al-hasyir. Jadi Nabi-Nabi dulu mati, manusia tak bangkit lagi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi mati Nabi Daud, manusia tak bangkit lagi. Tapi Nabi kita ni bangkit sekali dengan ramai-ramai. Dia bangkit al-hasyir. Wa anal aqib. Aku juga nama al-aqib. Aqib nama Nabi juga. Jaga kita ingat. Kata Ibn Hajar al-Asqalani, dia kata mimma waqa'a min asma'i fil Quran bil ittifaq, banyak lagi nama kita disebut dalam Quran, kita biasa dengar, kita biasa baca. Asy-Syahid nama Nabi juga, Al-Mubashshir nama Nabi juga, An-Nadhir nama Nabi juga, Al-Mubin nama Nabi juga, Ad-Da'i ila Allah nama Nabi juga, As-Sirajul Munir nama Nabi, Al-Mudzakkir, Ar-Rahman, An-Ni'mah, Al-Hadi, Al-Syahid, Al-Amin, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Ini nama Nabi mereka. Yang banyak lagi lah. Yang pentingnya kita tahu pada masyhur tak pada. Tahu masyhur. Jadi kata ulama, inna ta'addada asma'i Nabi amaratun wahidatun ala makanihi. Nabi kita banyak nama dia ni, tu tunjuk kata Nabi kita tu banyak berkehadiran. Dia ada lebih apa yang panggilan Nabi kita tu. Misalnya Nabi kita ni, dia kecek tak bohong, tak dusta, tak lawak, kecek benar. Maka kita tak nama semua dia panggil Al-Amin. Nabi kita jadi saksi di akhirat esok. Umat dia dengan umat dulu beriman dengan umat dulu tidak. Umat Nabi Musa beriman dengan Nabi Musa, tak Nabi kita jadi saksi, dia panggil Asy-Syahid. Nabi kita boleh bagi syafaat kepada umat di akhirat esok, umat Nabi dulu. Apabila bangkit daripada mahsyar, maka kita minta syafaat kepada nabi-nabi masing-masing. Nabi-nabi tak boleh beri, mereka Nabi kita boleh beri syafaat. Dia panggil Asy-Syafi'u, orang yang boleh bagi syafaat kepada umatnya. Itulah sekitarnya. Dengan sekitar lalu kita mai kenal Nabi dengan sekitar lalu. Ulama yang kata kita berjilid-jilid cara bab Nabi kita kenal Nabi. Tapi kita kerja banyak masa tak ada nak dengar, nak ngaji, nak muzakarah, ambil opportunity. Tambah pula kita balik pada kenal bini Nabi. Dalam ayat dia kata wa azwajuhu ummahatuhu. Bini-bini Nabi itu mak kita. Kita kena anggap kata bini Nabi itu mak kita. Ayat sendiri wa azwajuhu, isteri-isteri Nabi semua sebelah orang itu ummahatuhu, mak bagi orang mukmin, ibu bagi orang mukmin. Bini Nabi mak kita, kita orang mukmin mak kita. Yang ini macam mana kita tak kenal mak kita sendiri masalah. Anda tak kenal mak tadi. Dia kenal kalau banyak. Pertama-tama dunia ni, dunia orang tak kenal Nabi, orang tak kenal sifat Nabi, dunia maju. Jaga-jaga. Hatta budak ngaji hari kalau ditanya, bini Nabi dia berapa orang boleh sebut nama orang tak tahu. Anak Nabi dia berapa orang tak tahu. Sifat Nabi berapa orang tak tahu. Bila nak boleh. Ada dia ni dunia orang tak ada lihat. Orang tak cara orang tak cara belah. Maka Allah sekali ini kita lalu bini Nabi bagaimana maklumnya sebelah orang. Nabi kita bini sebelah orang khususiyah bagi dia. Orang lain tak ada.
Ini khususnya bagi Nabi kita. Mula-mula sekalinya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni pun orang terpilih juga di Mekah. Zaman Khadijah ni tak ada orang Tina lebih molek, lebih juru, lebih mulia, lebih sejalannya daripada orang Tina ada pada masa Nabi umur 25. Orang cukup seorang. Dengan juru, dengan beradab, dengan dana, dengan apa cukup. Khadijah binti Khuwailid. Umur 25, Khadijah orang nego. Nabi diberitahu dia untuk ambil harta Khadijah orang nego di negeri Syam. Klik nego daripada negeri Syam telah tengok kebaikan Nabi kita, lalu tu nikah dengan Nabi kita dalam keadaan umur 40. Tu laki ada dua orang dah empat dari mati. Nah, akhirnya nikah dengan Khadijah. Awal-awal orang yang berzina dengan Nabi ialah Khadijah. Dan orang yang habis harta banyak sekali kerana Nabi. Terlebih harta dia Allah Ta'ala bagi kekayaan. Terlebih harta dia untuk Nabi. Khadijah binti Khuwailid. Sehingga Nabi mati ini Nabi dia sebut lagi kebaikan dia. Wa'li Aisyah isteri Nabi itu cemburu. Aisyah biasa kata pada Nabi, dia kata tak ada orang lain lebih daripada Khadijah dalam dunia ni. Nabi kata Khadijah lah orang yang mula-mula beriman dengan aku. Khadijah lah orang yang tolong aku masa aku susah di Mekah dulu. Khadijah lah Allah tak tahu rezeki anak dengan dia. Saya kata Aisyah tu cemburu akhir-akhir. Nah, itu isteri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian mati, umur dia 65 tahun pada masa dekat Nabi bulan Ramadan. Masa dekat Nabi mari hijrah di Madinah. Dan salat al-tanawat dengan hijrah. Belum 3 tahun Nabi nak mari Madinah, 10 tahun Nabi jadi Nabi, Khadijah pun mati. Dan Nabi waktu orang mayat dalam kubur Khadijah dengan diri dia sendiri. Kubur dia duduk di kubur Ma'la, bisa di Mekah. Abu Talib pada situ, Abdul Muttalib pada situ, dan di kubur Ma'la tu kubur Khadijah situ. Mati umur 65 tahun. Pada Khadijah mati, bini pula yang kedua, Saudah. Ingat malah dalam kampung kita Saudah. Ini orang yang kedua. Saudah ni dia pergi kepada Habasyah. Mula-mula orang masuk Islam, lepas tu Nabi suruh hijrah pergi undur diri kepada Habasyah. Klik daripada Habasyah tu, dan belum Nabi hijrah mari Madinah lagi. Tok laki dia mati, tinggal anak dia orang. Nah, umur banyak dah, anak dia orang. Nabi sia tengok anak tak ada orang nak cara, tak ada orang nak belah. Ambil jadi isteri. Nikah dengan Saudah, bini yang kedua. Akhir-akhir umur dia ni, apabila mari di Madinah, dia heboh. Gila-gila apa? Malai dia pergi kepada Aisyah. Nak ambil berkat dia dengan Nabi. Umur bertua dah tak ada dah. Nafsu pun tak berbanyak dah, tak ada nafsu. Akhir dia, malai hak dia ni, dia heboh pergi kepada Aisyah. Itu bini yang kedua, Saudah binti Zamrah. Bagi bini yang ketiga pula, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Pelan sikit dia ni, belum Nabi nak nikah dengan dia tu, dia mimpi tu. Nabi mimpi tengok. Aisyah wayak adalah dia kata, "Urituki fil manami thalatha layali." Dia kata, aku nak nampak Khadijah apa ni Aisyah 3 malam daripada nikah dengan Saudah tu. 3 malam malaikat Jibril buat bagi rupa Aisyah dalam pakaian setelah tudung kepala, buka tengok kena Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata kalau Allah Ta'ala nak takdir semua, Allah Ta'ala akan jadi perkara
kahwin dia. Akhirnya menikah dengan Nabi. Aisyah kata, tazawwajani Nabi wa ana bintu sitta sinin. Nabi nikah dulu dengan Khadijah, dengan Aisyah, umur Niham. Nikah datuk. Tak ada apa boleh sunnah Nabi. Dah, tambah dulu, kemah dulu, nikah datuk dulu, wajak pani dulu. Dah, umur Niham. Niham ni budak lagi, masa ada potong. Lepas tu bawa mari di Madinah, masa 9 tahun tu duduk sekali dengan Khadijah, apa ni, Aisyah radhiyallahu anha. Inilah isteri Nabi yang paling kasih sekali. Dan sore inilah anak kaya orang lain tu ada anak belakang bujir belakang. Nah, Nabi biasa ayat dalam hadis dia kata, "Fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharini ala sa'iril ta'am." Aisyah lebih daripada isteri-isteri yang lain, supaya lebih sari dimakannya oleh anak. Roti dengan daging, roti hijau daging yang bagi sari. Roti isi dia daging. Jadi lebih sekali dengan isteri-isteri yang lain. Jadi dalam bab kasih ni yang benda dalam tak boleh apa. Nak bagi tu sama tak boleh. Orang bini dua, orang bini tiga, rasa kasih pada bini yang pertama atau bini yang kedua tu dia nak tak sehingga Nabi sendiri dapat tali. Dia tak ada surat adil di segi itu dah. Dia surat adil di segi perbuatan, di segi belanja, di segi apa semua. Hak boleh bagi. Misalnya gila duduk. Waktu wajib nak adil, tengok Nabi sendiri pun sebelah orang tu yang adil semua. Isteri yang tiga, Aisyah radhiyallahu anha. Soalnya budak, orang muda duduk sekali dengan Nabi semua, sehingga Allah Ta'ala bagi nikmat kepada Aisyah, akhirnya jadi orang alim sekali. Dalam ramai-ramai isteri Nabi yang alim sekalinya Aisyah. Orang putih, orang budak, tapi alim. Dalam bab hukum ni dia pandai, karena duduk mengaji sekali dengan Nabi. Dan akhirnya mati pada 17 Ramadan. Dan lalu mayat dia di kubur Baqi'. Orang semaya mayat dia ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semaya mayat dia dengan Aisyah. Lepas tu taruh kubur Baqi'. Bagi yang tepat, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah yang tepat. Hafsah yang mana? Hafsah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu laki dia mati dalam perang Uhud. Mati dalam perang Uhud, umur muda lagi, umur 20. Anak Sayyidina Umar. Nama Hafsah. Tu laki mati dalam perang Uhud. Sudah mati tu laki dia sudah habis iddah siap dah. Sayyidina Umar sendiri qala Umar bi'abdi ala Abi Bakar. Dia ditawar anak dia kepada Abu Bakar. Tawar anak kepada orang juga ni bukan jadi anak. Sunnah para sahabat. Tengok Sayyidina Umar, anak dia tu laki mati, ada Hafsah, tapi ada siap ni dia cari buatan. Dia kata, aku nak nikah Abu Bakar dengan anakku Hafsah. Nampak lagu mana? Dia tawar anak dia kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, falam yujibhu bisyai'in. Abu Bakar senyap tak jawab. Senyap tak jawab tu maknanya tersih. Nah, lepas pada tu pergi budak kepada Sayyidina Uthman. Umar tadi ditawar kepada Sayyidina Uthman. Dan pada Uthman, aku nak nikah dengan anakku Hafsah. Uthman kata, aku tak saya nikah lagi. Karena Sayyidina Uthman dan masa Sayyidina Umar ditawar anak dia tu tak saya. Padahal yang nikah dengan bini anak Nabi nama Ruqayyah. Ruqayyah baru mati. Bawa oleh jawab dengan anak Sayyidina Umar, tu lagi yang mati. Sayyidina Umar ditawar kepada Uthman bin Affan.
Dia kata dia bersih lagi. Akhirnya Umar ni pergi royak pada Nabi. Royak cerita dia. Dia ditawa anak dia kepada Abu Bakar. Dia ditawa dia anak kepada Sayyidina Utsman. Nabi dia jawab kata, "Yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Utsman." Hafsah anakmu ni akan berkahwin orang yang lebih baik daripada Utsman. Lepas tu, wa yatazawwaju Utsman. Utsman tu akan berkahwin orang yang lebih baik daripada Hafsah. Akhirnya orang yang lebih baiknya Nabi sendiri. Nah, Nabi dia menikah dengan anak Sayyidina Umar, Hafsah. Orang yang lebih baik daripada Utsman. Lepas tu Utsman boleh bini pula baru lebih baik daripada Hafsah, anak Sayyidina Umar. Iaitu bini anak Nabi ditaruh nama Ruqayyah. Yang mula-mula Ummi Kalsum nikah dengan Sayyidina Utsman. Ruqayyah dulu, lepas tu Ruqayyah mati nikah dengan Ummi Kalsum. Jadi dua orang anak Nabi boleh kepada Sayyidina Utsman. Mati Hafsah, mati Hafsah di Madinah juga dan taruh di Baqi sini. Yang empat, Khadijah, Saudah, Aisyah dan Hafsah. Empat. Yang lima, Zainab. Zainab ni Nabi mati dalam perang pula. Tadi perang Uhud, ini perang Badar. Mati dalam perang Badar. Akhirnya mari nikah dengan Nabi. Nikah dengan Nabi duduk 8 bulan. Kalau dia lama mati. Isteri yang kelima nama Zainab binti Uzaimah. Ia ni orang panggil Ummul Masakin. Suka pada tolong orang susah, orang payah di Madinah. Nah, dia nikah duduk dengan Nabi 8 bulan mati. Itu isteri yang kelima. Umur 30. Hafsah umur 20. Zainab binti Uzaimah, ya Zainab dua bini Nabi, Zainab